Kita terus pergi pada Gigi lah. Gigi dah banyak angka-angka ini. Gigi dah study Hakim dan juga Najib, selamat pagi. Selamat pagi Gigi. Selamat pagi. Gigi sempat tidur ke malam tadi Gigi? Kita sempat tidur lah, tapi dalam pukul 2 pagi macam tu barulah tidur sebab masing-masing pun berdebar-debar nak tengok keputusan. Tapi apa yang pastinya semalam banyak sangat kejutan-kejutan. Saya tak nak pergi ke kerusi-kerusi yang menang, saya nak pergi kepada kerusi kejutan yang menerima kekalahan. Tapi pada sebelum itu, kita nak tengok statistik keseluruhan seperti yang Hakim dan juga Najib ada sebut tadi. Ini sebenarnya kedudukan terkini kalau kita tengok setakat ini parti-parti. PH yang bertanding 220 kerusi berjaya untuk menang di 82 kerusi, PN 73, BN 30 kerusi, GPS 22 kerusi, GRS 6 kerusi. Dan anda boleh lihat ni sebenarnya di pru.asraawani.com. Tapi yang menarik sekali sebenarnya, semua orang tertanya-tanya gabungan mana yang akan membentuk kalau PH gabung dengan BN berapa sebenarnya. Anda boleh pergi ke laman web yang sama dan anda boleh tekan di tab calculator majority ni. Kalau boleh nampak dekat sini. Saya dah buka kan. Dekat sini kita dah letakkan kotak-kotak angka untuk parti-parti utama. Misalnya anda mahu lihat PH bergabung dengan GPS dan juga GRS dan bebas serta warisan, mereka akan mendapat 116 jumlah sokongan parlimen. Begitu juga kalau anda rasa PH perlu bergabung dengan PN, bersama dengan GPS, GRS dan juga warisan dan juga bebas, mereka mungkin akan dapat lebih besar majoriti 189. Gigi, macam nak tahu gabungan tu boleh bentuk kerajaan tak? Yang garis tengah tu apa Gigi kat atas tu? Yang garis tengah ini? Yang kat atas, tengah-tengah tu. Ini adalah 112 kursi yang diperlukan dekat sini untuk mendapatkan majoriti mudah. Ini yang dimaksudkan dengan garisan di tengah ini. Tetapi kadang-kadang kita rakyat tak tahu kan. Kalau gabung ni berapa jumlah matematiknya kan, calculationnya, kita dah memudahkan dekat calculator majority ni. Anda boleh tik sahaja anda rasa gabungan yang kemungkinan akan berlaku, berapa senario anda boleh create dan anda boleh lihat berapa jumlah sokongan parlimen yang mereka akan dapat. Cuba Gigi, selain daripada PH, cuba kalau kita tukar PN dengan BN, berapa angkanya tu? Kita bermain-main dengan angka calculator, kita cuba-cuba ni. Boleh Hakim, tak ada masalah. Berapa kirakan tolong? Okey, PN dan juga BN. Jumlahnya kalau dua tu sahaja adalah mendapat 103 jumlah sokongan parlimen. Tak cukup untuk okey, cuba campur lagi dengan itu. GPS dan GRS. Ini saya dah campur dah tadi. Lebih kurang 131 jumlah sokongan parlimen mereka akan dapat. Kalau mereka masuk dapat bebas dan juga warisan 137. Menarik sebenarnya. Ini sebenarnya kalau anda boleh lihat, kita dah permudahkan kepada anda untuk calculator majority ini. Anda sendiri boleh lihat ke senario-senario, kemungkinan-kemungkinan seni gabungannya dekat sini ya. Tapi apa pun kita nak tengok apa kejutan-kejutan dalam PRU ke-15 ini. Saya tahu ada yang mungkin dah ikuti kita daripada malam tadi. Tapi apa pun yang baru bangun macam Hakim boleh tengok. Okey. Paling mengejutkan adalah di Sungai Buloh apabila saya kira calon heavyweight dekat sana Khairy Jamaluddin disebut sebagai akan merampas Sungai Buloh daripada PH, tapi malangnya R. Ramanan membuktikan sebaliknya. Majoriti 2,693 sokongan yang kita dapat daripada R. Ramanan yang berjaya mengekalkan kedudukan PH di Sungai Buloh. Khairy Jamaluddin, saya kira ini mungkin satu kemenangan yang tipis jugalah untuk R. Ramanan, yang mana Khairy Jamaluddin mendapat sokongan 48,250 undi. Ini di Sungai Buloh. Kalau kita tengok di Sungai Buloh juga sebelum ini penyandangnya daripada Pakatan Harapan menang dengan majoriti yang besar, 26,000. Jadi ini satu perkara lah untuk dulu kita fikir Sungai Buloh ni satu tempat grey area sebab dia kubu kuat PH, tapi dengan kemasukan calon heavyweight daripada BN sendiri Khairy Jamaluddin, dekat situ mungkin kita jangkakan ada split split voters dekat situ. Tetapi kita mungkin rasa dengan populariti KJ mungkin dapat menakluki Sungai Buloh, tapi malangnya PH dapat mengekalkan kedudukannya di situ. Paling mengejutkan adalah Permatang Pauh disebut-sebut sebagai berakhirnya
kedudukan ataupun dominasi keluarga Anwar Ibrahim di situ, yang mana Nurul Izzah pertama kalinya gagal mengekalkan kedudukannya, dimenangi oleh Muhammad Fawaz Muhammad Jan daripada Perikatan Nasional dengan majoriti 5,272 undi. Apa nasib Nurul Izzah selepas ini sama-sama kita nantikan, tapi ini sebenarnya keputusan yang telah pun dibuat oleh rakyat. Rakyat memilih Perikatan Nasional di Pematang Pauh. Dan kalau kita tengok di Gombak, Gombak ni merupakan salah satu kerusi panas. Kita selalu bercerita ataupun saya kira merungkai mengenai kemungkinan Gombak ni, adakah Amiruddin berjaya mengalahkan Hazmin. Nampaknya benar PH berjaya mengekalkan kerusi, tapi dengan calon yang lain, iaitu Amiruddin Syarif, MB Selangor itu sendiri, dengan majoriti yang cukup besar kat sini, Hakim Najib, 12,729 undi majoriti, manakala Azmin hanya dapat 59,538 undi, yang mana ia mewakili 35.99% pengundi yang berdaftar yang keluar mengundi. Iaitu kalau tengok dekat Gombak ni, jumlah peratus yang mengundi ni sangat tinggi juga, 80.01%. Jadi dekat sini semua memilih PH, tetapi walaupun dengan calon yang lain, PH dapat mengekalkan kedudukannya di Gombak. Satu lagi Gigi, nak tengok Tambun Gigi. Langkawi pun boleh. Okey, gini kita letak mereka yang kita jangka menang tapi kalah tau. Okey, di Langkawi pula kita jangkakan Tun Dr. Mahathir Mohamad mungkin dapat mengekalkan kedudukannya, tapi malangnya tidak. Tun Dr. Mahathir Mohamad jatuh teruk kali ini di Langkawi dengan hanya dapat 4,566 undi. PN menguasai Langkawi dengan majoriti undinya 13,518 undi. Tun Dr. Mahathir Mohamad tak dapat tempat kedua pun. Yang dapat tempat kedua adalah Barisan Nasional. Dua terakhir. 11,945 undi untuk Barisan Nasional saja. PH 5,417 undi. Dekat sini ada, ini kita nak kena tanya penganalisis apa sebenarnya yang berlaku di Langkawi ini. Dan juga kalau kita tengok di Gua Musang, saya kira Tengku Razali Hamzah begitu selesa di Gua Musang, dan mungkin ahli parlimen paling lama berkhidmat pula tu kan. Tapi dalam 48 tahun Tengku Razali Hamzah berkhidmat, tidak dapat juga mengekalkan kedudukannya di Gua Musang. Walaupun kita lihat di sini majoritinya sangat-sangat tipis, sangat-sangat kecil, 163 undi. Muhammad Azizi Abdul Naim daripada PAS menang 21,826 undi, manakala Kuli 21,663 undi, 163 majoriti sahaja untuk Gua Musang ini. Jadi sekali lagi ada sesuatu yang nak dibuktikan, nak diberitahu oleh rakyat di sini. Okey, untuk Putrajaya ini sebenarnya kita tak agak tapi nampaknya PN dapat menguasai Perikatan Nasional dapat menguasai Putrajaya, yang mana dengan majoriti 2,310 undi. Muhammad Razi Muhajidin menang di Putrajaya mengalahkan penyandangnya Tengku Adnan Tengku Mansur BN 13,692 undi. Lagi satu kawasan yang kalah, Kuala Selangor, BN kalah di sini walaupun mempertaruhkan Menteri Kewangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dr. Zul, bekas Menteri Kesihatan pada zaman PH tempoh hari, dapat menaluki Kuala Selangor dengan majoriti 1,002 undi. Dan itu nampaknya macam 3 calon yang bernama Tengku ni nampak menerima kekalahan. Salah satunya Tengku Adnan juga kalah, Tengku Zafrul kalah, dan Tengku Razali juga kalah. Dekat situ kalau kita boleh lihat senarionya. Okey, di Ampang penyandangnya kalah, malah jatuh, saya kira corot juga. Zuraida Kamaluddin tidak dapat mengekalkan kedudukannya di Ampang. Walaupun bertanding di tempat yang sama dengan parti yang berlainan, Zuraida hanya dapat 4,589 undi. Dan kemenangan berpihak kepada PH Roziah Ismail 56,754 undi dengan majoriti yang sangat besar dekat sini, 29,681 undi majoriti yang dimiliki oleh Roziah Ismail. Kalau kita tengok peratus keluar mengundi untuk Ampang juga tinggi, sekitar 78.23%.
Ini semua saya kira senarai-senarai tempat yang kita rasa penyandangnya boleh kekalkan kemenangan, tapi nampaknya berbeza dengan apa yang kita jangkakan. Mereka kalah di tempat sendiri. Ia berbalik kepada persoalan dekat sini, Hakim dan juga Najib. Ya. Adakah rakyat memilih calon ataupun parti sebenarnya dengan melihat kepada kekalahan-kekalahan oleh penyandang-penyandang yang sudah sebenarnya di tempat yang selesa? Hakim, Najib.